Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga di dalam siri yang ke-25, bab sutrah. Letak baris, sutrah, baris depan. Apa makna sutrah? Barang ataupun benda yang dibuat penghadang di hadapan orang sembahyang kerana menegah orang lalu di hadapannya. Jadi kita letak benda satu depan kita supaya orang tak lalu depan kita. Nak lalu juga lalu ikut belakang sutrah tu. Belakang tiang ke apa benda yang kita letak. Sunat bahawa sembahyang oleh seorang kepada umpama dinding seperti tiang. Jadi kalau kita nak salat, nak jadi imam, biarlah kita duduk depan kita tu ada benda. Ada dinding ke, ada tiang ke. Kalau tak ada apa-apa, kita letak benda depan. Ambil beg ke, ambil apa benda letak. Biar ada halang, penghadang depan kita. Jarak tempat kita nak salat tu. Maknanya kalau ada benda lalu depan, lepas pada tanda kita tu, tak kira tu. Kemudian jika lemah ia daripadanya, tak ada dinding, tak ada tiang, tak ada benda besar lah, maka hendaklah ia sembahyang menghadap, letak di hadapan dia itu seperti tongkat yang dipacak. Kita ambil tongkat, kita pacak depan kita. Tongkat letak. Tombak ke, tongkat ke, pedang ke, apa benda kayu letak situ. Seperti mata benda, satu benda lah, letak benda depan tu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatiru fi salatikum walau bisahmin. Istatiru fi salatikum walau bisahmin. Setengah riwayat kata liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahmin. Artinya sembahyang oleh kamu berhadap kepada sutrah. Sutrah ni penghadang. Depan kita ada benda. Sekalipun dengan anak panah. Dengan anak panah pun, pacak panah, tanda. Sekarang ni aku nak sembahyang. Hadis ini dicerita oleh Imam Ahmad dan juga Al-Hakim. Dicerita oleh Imam Ahmad dan Hakim dalam silsilah sahihat, dia kata hadis ini sahih. Kemudian, jadi ini tahap yang ketiga. Yang pertama dinding atau tiang. Yang kedua tongkat, tombak. Kemudian, jika lemah ia daripada umpama tongkat, tak ada tongkat kita nak pacak situ, maka hendaklah ia menghamparkan akan tempat sembahyang seperti sejadah. Kita ambil sejadah, letak situ. Orang boleh lalu lepas pada sejadah kita tu, boleh lalu lah. Depan kita betul, jangan lalu. Kemudian jika lemah ia daripadanya, tak ada juga sejadah pun tidak ada, tak terbawa, nascaya menggaris dia di hadapannya akan garisan yang panjang. Jadi bolehlah dia garis di hadapan dia. Garis, buat garisan depan kita. Kemudian kita salat belakang. Kerana hadis Abi Daud rahimahullah, iza salla ahadukum falyaj'al amama wajhihi syai'an fa illam yajid falyansib asa fa illam yakun ma'ahu asa falyakhutta khatta thumma la yadurruhu ma marra amamahu. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Abu Daud dan juga Imam Ahmad. Cuma riwayat ni kata dalam Jami' As-Saghir mengatakan riwayat ini lemah, dhaif. Artinya apabila seorang kamu hendak menunaikan salat, maka hendaklah menjadikan di hadapan mukanya akan sesuatu, letak depan kita sesuatu. Maka jika tiada mendapat ia akan satu, tak ada benda nak letak. Beg tak ada, reha tak ada, tongkat tak ada, kayu tak ada semua.
Tak ada benda besar, maka hendaklah, jika tiada mendapat ia, hendaklah ia mendirikan akan tongkat. Ambil tongkat dulu, pacak situ. Maka jika tiada ada sertanya tongkat. Kalau tak ada tongkat, maka hendaklah menggaris ia dengan satu garisan. Garis, buat garisan itu. Tengok nombor 2 dalam nota kaki, dia kata di sini kurang terjemah hadis. Tulis sendirilah. Tulis dia, summa la yadurruhu ma marra amamahu. Terjemah hadis seterusnya, lepas pada dia menggaris itu, kemudian tidak lagi memberi kesan mudarat orang lalu di hadapan dia apabila dia buat garisan tadi. Atau dia pacak tongkat, ataupun dia duduk di belakang dinding. Ini di antara adab yang kita kena ingat. Macam mana dia kata ni? Dan hendaklah, ini tanda. Dan hendaklah ada tinggi sutra itu, tinggi sutra. Sutra tu kena ada. Apa dia sutra? Penghadang depan orang semaya. Tinggi dianya 2/3 hasta. Mana hasta? Ni hasta. Kena hasta. Zira' hasta. Dia nak 2/3. 1, 2, 3. Jadi setakat ni. Sejengkal lah lebih kurang. Dalam sejengkal. Sejengkal gini, tak situ. Benda yang tinggi ni. Macam kita ambil kitab ni. Kalau tak ada benda lain, kita ambil kitab buku kita ni contohnya, kita letak sini. Sejengkal atas sejengkal tu. Sejengkal dah kan? Cukup dah tu. Ataupun ambil beg kita. Kita ada beg, kita letak beg kat depan. Itu di antara yang dia kita suruh letak. Muakharatir rahil dia panggil. 2/3 hasta. Letak 2/3 hasta. Lebih sikit. Kerana ditanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya Nabi, apa dia orang tanya Nabi ni? Dalam orang sembahyang. Dia tanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sutrah orang yang sembahyang. Maka menjawab ia seumpama kayu yang di belakang pelana unta pelari. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Jadi dia kata hadis ini riwayat Imam Muslim. Tulis dia kata ini daripada Musa bin Talhah, daripada abi bapaknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi misla muakharatir rahl falyusalli wa la yubali man marra wara'a zalika." Musa bin Talhah kata apa dalam hadis Muslim ni? Cerita dia panjang sikit. Kena tandalah cerita tu. Dia kata kunna nusalli, kami semayang. Wad dawabu tamurru baina aidina. Dia semaya simple ya orang dulu. Dia nak semaya, dia semaya tengah padang, dia semaya di mana-mana tempat. Masjid dia pun bukan ada pagar macam kita hari. Masuk. Tiba-tiba dawab, hayawan, kambing ke apa, lalu depan dia. Duk round situ. Apa jadi? Fa zakarna zalika li Rasulillah. Kami pun pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mislu muakharatir rahil takunu baina yaday ahadikum. Nabi kata sekadar belakang pelana kenderaan unta kamu tu, lepas pada tu tinggi dia sejengkal lebih sikit tadi. Lepas pada tu kalau apa berlalu depan kamu pun tak ada masalah. Ini hadis yang kita baca, hadis Muslim. Dan apabila sembahyang ia kepada suatu daripada sutra itu, nasaya sunat baginya dan bagi orang yang lain daripadanya menolak akan orang yang lalu pada antaranya di antara sutra. Baiklah. Kita dah buat sutra. Kita sembahyang di sini ada tiang kat depan. Ataupun dinding, ataupun beg, ataupun tongkat gitu. Maka bila mari orang nak lalu depan kita ni, nak lalu depan kita sembahyang ni di antara kita dengan sutra, maka kita kena tahan, sekak dengan tangan. Stop. Jangan bercakap lama tengah sembahyang. Lama lalu ni stop. Jangan, tak ada stop situ. Oleh tangan. Gitu. Apa nak jadi?
Atau di antaranya di antara hujung garis. Mana kita buat garisan. Garisan jangan panjang, 3 hasta ya. Mana sekadar kita boleh lepas kita sujud, kita garis itu. Bila orang terlalu ke depan, lepaslah dia. Ataupun hujung sejadah kita tu. Dia kata apa? Kerana hadis Bukhari dan Muslim rahimahumallah meriwayatkan dalam hadis ini, dia kata apa? Dalam Bukhari kata apa? Iza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Artinya, apabila seorang daripada kamu sembahyang kepada suatu yang menutup akan dia. Jadi kita sembahyang ni depan kita sudah ada dinding, sudah ada sekatan, sutrah sudah ada. Maka ada orang nak lalu di hadapannya. Mari orang nak lalu. Maka adalah menolak ia akan dia. Kita sekat, stop. Jangan bagi dia lalu ni. Biar dia lalu lepas daripada kawasan kita. Maka jangan enggan ia. Jika enggan dia nak lalu juga. Apa jadi? Menolak lebih kuat. Lagi kuat. Tadi gini ya. Nampak nak lalu juga ni. Maknanya ni kena seperti apa ni? Lebih kuat kerana hanya sahaja ia syaitan. Jadi nak lalu juga, tolak lagi. Kerana orang ni telah dirasuk oleh syaitan. Nak lalu juga depan orang salat. Dah kita sekat dah. Tak nak juga, nak lawan juga. Jadi syaitan. Artinya bersamanya syaitan atau dirinya syaitan daripada manusia. Dia sendiri itu dirasuk oleh syaitan ataupun dia telah bertukar menjadi syaitan. Na'udzubillah. Ingat ni. Siapa-siapa lalu di hadapan orang salat, maka orang ni kita kena sekat. Bila sekat nak lalu juga, kita tolak dia. Nak lalu juga, tolak dia. Kemudian lalu juga, kita lawan. Falyuqatiluhu, mana kena keraskan dia. Kerana dia sudah jadi syaitan atau dirasuk oleh syaitan. Hadis ini hadis dalam Bukhari. Dan nescaya haram lalu di hadapan orang sembahyang. Dengar ni. Haram lalu di hadapan orang sembahyang sekalipun tiada jalan lain. Orang ni cerdik. Warak. Nak tunjuk warak. Dia pergi sembahyang depan pintu orang nak keluar daripada masjid. Dia duduk depan. Tapi oleh kerana nak sembahyang sunat ni, pergi duduk depan pintu. Pintu satu. Nak lalu tak boleh. Maka haram lalu depan orang sembahyang. Kena tunggu di situ. Selama mana kena tunggu? Berapa hari? Tengok hadis ni pula. Kerana hadis Bukhari daripada Busri bin Sa'id, ia menceritakan dia, Nabi kata apa? Lau ya'marul maru. Betul adik. Al-maru baina yadayil musalli maza alaihi minal ismi lakana an yaqifa arba'in khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Dia kata apa sini? Jika mengetahui oleh orang yang lalu di hadapan orang sembahyang akan apa dosa yang dia dapat. Kalau mu tahu kesalahan besar lalu di depan orang sembahyang ni, dosa apa mu dapat? Nasaya berhenti ia 40. Duduk berdiri situ tunggu 40. Lebih baik baginya daripada lalu di hadapan orang sembahyang. Hadis ini diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Kata Abu Nadhr, rawi hadis ini, dia kata apa? La adri aqala 40 yawman aw syahran aw sanah. Aku tak tahu Nabi kata 40 hari ke, 40 tahun ke, 40 bulan. Yang pentingnya 40. Jadi dalam riwayat Bukharinya dia tak sebut 40 apa. Jadi tengok ni. Ini hadis dalam Bukhari kata, kalau mu tahu 40 hari ke 40 bulan ke 40 tahun, kamu akan berdiri di situ, tak akan lalu-lalu di hadapan orang salat. Tengok sikit apa sebabnya. Apa hikmahnya kita dilarang sedemikian. Jadi dalam kitab Muslim, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah dia kata apa? Wa fi hadzal hadis yang kita baca tadi,
Hadis kena pacak di hadapan kita tadi, muakharatir rahil itu. Ya, hadis ni sunat galakkan supaya kita salat di belakang sutrah. Sekurang-kurangnya sutrah itu iaitulah muakharatir rahil wa yaqadru azmi zira'. Tula apa ni? Kita punya zira' ni. Hasta. Huwa nahwa sulusai zira'. Dua apa ni? 2/3 zira'. 2/3 hasta. Jadi kata Imam Nawawi, wa yahsulu bi ayyi syai'in aqamahu bainai. Dia tak kira lah. Dengan apa saja yang kamu letak depan kamu tu, jadilah tu. Letak kayu ke, letak batu. Kata ulama, al-hikmatu, apakah hikmat nak suruh diadakan sutrah ini? Kaful basar amman wara'ahu. Yang pertama nak suruh kita tengok setakat tu je. Sutrah kita sekata 3 hasta, jangan lebih pada tu. Kalau kita nak tengok tempat kita sujud. Yang pertama. Yang keduanya, itu sempadan. Kalau orang nak lalu, lalulah depan kita. Jadi. Satu lagi, yang kita kena katanya, sepatutnya, ini tanda. Jarak di antara kita dengan sutrah itu setakat mana? La yazidu bainaha ala salasati azru', jangan lebih daripada 3 hasta. Kita buat 1, 2, 3 hasta, itu yang paling jauh dia punya sutrah di antara kita dengan sutrah. Kalau dia tak ada dinding, tak ada kayu, tak ada tongkat, tak ada, maka jama'ah ahjaran. Dalam kitab ni, dalam kitab Imam Nawawi kata, boleh kita kumpulkan batu, ambil batu jokong ke, batu ambil pasir ke. Kalau kita salat di tengah padang pasir, kita ambil pasir, kita buat tinggi gitu, cukup. Sekadar mu'arratul haid, jadilah. Mudah sangatlah nak buat kerja. Tapi jangan letak selipar. Ada setengah orang nak tunjuk pandang sangat, dia ambil selipar letak depan dia. Tak jadi. Nabi larang letak selipar depan salat. Selipar kena letak di bawah kaki kita. Jangan letak depan apa ni? Depan sujud. Ini salah. Satu lagi yang kita kena faham, ni ramai ada masalah sikit. Ada masalah tak ada masalah sini? Ada masalah. Apa dia? Apa dia masalah tu? Masyarakat ni tak faham. Bila kita salat berjamaah, orang semaya berjamaah, sutrah kitanya duduk depan imam. Depan tu imam ada sutrah. Belakang tak kira. Contohnya kita baru masuk, kita mari tengok, sah depan tengah tu kosong. Kita boleh berjalan tengah-tengah sah. Pergi mari cari tempat kosong boleh. Tidak menjadi kesalahan. Ni ada juga setengah orang, bila kita lalu nak pergi penuh sah depan, dia sekat dengan tangan. Kata pandanya dia ni. Tak. Makmum tak ada hak nak sekat orang. Faham betul-betul? Makmum tak payah sekat. Sutrah dia hanyalah imam dia. Imam jangan lalu depan imam. Depan belakang makmum nak pergi mari cari tempat kosong, pergilah rangu sana sini, tak ada masalah. Ibnu Abbas kata, aku naik atan, naik apa ni, hema tina. Duk lalu ke celah-celah sah nak pergi cari tempat kosong. Dia jumpa sah, dia pergi parking hema tapi dia maya itu. Tak, tapi kalau sembahyang salat berjamaah, belakang imam tak ada masalah, depan imam jangan lalu depan dia kecuali lepas sutrah dia. Jelas ke tak jelas itu? Jelas dah kita tak? Kemudian satu lagi, bila kita nak pacak sutrah, tak semesti depan kita. Macam kita nak salat agak mesti sutrah depan ni. Pak situ. Tak. Tepi ke kanan. Jangan pula jadi macam kita nak mengadap maya ke apa? Mengadap ke tiang. Tak syarat. Tiang depan kita boleh duduk tepi sikit belah kanan. Yang pentingnya biar ada sempadan di antara kita dengan tempat sujud kita tu ada tiang. Jadi bolehlah orang lalu ke belakang tiang tu. Bukan syarat mesti menghadap ke tiang. Tak. Kita bukan kiblat kita ke tiang. Ni kena dua perkara ni yang kita kena jelaskan kepada dia dalam masalah ini. Jadi ini masyarakat Melayu kita ni, hebat tak hebat dia nya. Kalau sah kosong ke tak berjalan naik. Tak berjalan. Kerah macam tunggu kayu situ. Sah depan kosong tak naik. Sebab apa? Sebab dia belajar dalam tok guru, dia kata tak boleh jalan, tak boleh bergerak tengah sembahyang. Ini terlebih diam, berbahaya juga tak?
Kena sah, kena betul. Kalau kita sebelah kita ni kosong, biar orang kesok masuk. Jalan-jalan rapat kesok. Itu di antaralah perbincangan kita tentang sutrah secara ringkasnya, wallahu alam. Yang penting muslimin dan muslimat kena ambil kira masalah sutrah ni, kena ambil kira. Ini di antara perkara yang kita sangat longgar dalam masalah ini, kerana kita tidak anggap dia ni satu benda yang besar. Nak semaya sutrah tak apa, tak sutrah pun tak apa. Nak lalu depan orang semaya tak apa. Orang Melayu ni kalau nak lalu depan orang solat, dia buat apa? Dia tunduk, holok tangan gini tak? Cek, tak tangan ni, tunduk jalan. Haram 40 diri situ tak boleh. Apa main tangan gini lah? Kalau nak lalu juga, kita kata tak ada orang lain nak lalu. Kita pergi ambil benda-benda, kita pergi letak depan orang semaya tu. Letak dia, lepas tu kita lalu depan. Itu masalah. Jadi kalau setakat holok tangan, tunduk kepala holok tangan, lalu depan orang semaya. Tu buat apa tu? Buat benda haram. Tak boleh lalu macam tu. Ini tangan orang Melayu ni masalah sikit. Nak lalu depan orang kat tunjuk warak. Warak apa warak? Warak tak kena tempat. Habislah kita dalam bab sutrah. Kita berpindah pula kepada perkara-perkara makruh dalam salat. Masuk kita. Perkara makruh dalam salat, kita kena belajar di sini. Baiklah. Yang pertama, tulis. Letak nombor situ. Yang pertama, makruh berpaling dengan muka dalam sembahyang. Nombor satu, tanda itu. Nombor satu, makruh berpaling muka dalam sembahyang. Kalau berpaling tubuh, apa hukum? Makruh. Batal. Ini paling muka. Kita kan banyak tengok orang semaya ni, suka tengok orang. Dia semaya, tengok mata dia, tengok sana, tengok sini. Macam radar, duk cari benda-benda, tengok tak. Ada ke tak ada macam ni? Kena bagi tahu, kata pak cik, tok ayah, makruh jangan buat benda ni. Tak baik ni. Kerana hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan. Aisyah kata apa? Aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil tifati fi shalah. Aisyah tanya, ya Rasulullah, apakah hukum berpaling dalam sembahyang? Tengok sana, tengok sini. Apa hukum? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwal ikhtilas yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Siapa dia berpaling dalam salat dia, apa jadi? Iaitulah sambar. Orang ni telah disambar oleh syaitan. Syaitan duk tarik dia. Sambar, tahu sambar? Sambar ni mana orang ni kena tangkap syaitan. Syaitan duk sini, dia tengok situ. Syaitan pusing ni pula. Syaitan duk main dia. Gini. Kita pun tengok. Itu dia panggil telah ikhtilas tu syaitan. Kan budak-budak nakal ni. Syaitan awak nakal duk tengok. Jadi siapa dia tengok kiri kanan tu, orang tu telah dimain oleh syaitan. Daripada sembahyang seorang hamba. Tanda situ. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari. Hadis Aisyah ni telah diriwayat oleh Imam Al-Bukhari. Banyak kita ni hadis-hadisnya. Kita tolong cari habis dah hadis. Dalam kitab ni alhamdulillah, setiap hadis yang kita jumpa kita bagi tahu. Yang kedua, makruh menutup mulut. Bila nak semaya tutup mulut. Makruh. Mana? Kerana melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripadanya. Nabi kita larang. Menceritakan dia oleh Ibn Hibban dan lainnya dan mensahihkan mereka itu akan dia. Jangan apa tu? Jangan tutup mulut. Ni ada setengah orang ni tengah semaya pun pakai juga emas, dia panggil ni, pakai topi, tak boleh, kena buka. Kan orang perempuan aurat dia dalam salat, dia kena buka muka dengan tangan sebab nak sujud nak apa tu. Jangan tutup muka. Makruh. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Idza tasawaba ahadukum falyumsik bi yadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhul." Kecuali apabila menguat. Contohnya orang tengah semaya, ngangor nak menguat macam rimah lapar, jangan. Kena tutup mulut dulu. Kalau menguat, tutup mulut.
Dalam riwayat kata, iza tasawaba ahadukum. Ini ada hadis di bawah nanti. Jadi tak boleh kita ngangor mulut luah, tak boleh. Tutup mulut tak ada sebab tak boleh juga. Nabi kita larang. Yang ketiga, dan makruh berdiri dengan sebelah kaki. Angkat kaki sebelah, tak ada pasal-pasal. Apa sebabnya? Tanda sebab. Kerana menafikan ia akan khusyuk. Menafikan khusyuk. Orang yang buat macam ni tak khusyuk dia dalam sembahyang. Melainkan kerana hajat pada ketiga-tiganya. Kalau ada hajat tak apalah. Nak kata apa? Hajat macam mana? Contohnya kita ni tengah sembahyang. Tapi ada benda lalu kat sini. Kita pasal kena jeling tengok. Bersebab ada keperluan. Ataupun tengah salat menguat, mulut kita terbuka, maka kita boleh tutup. Ataupun dia kata berdiri kaki sebelah ni tak boleh kecuali orang ni ada keperluannya. Lengoh sangat dah. Kaki dia sakit, barulah boleh. Kalau tidak suka-suka tak boleh. Kerana hadis Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Maka kami sembahyang di belakang Nabi dan ia duduk. Maka berpaling ia kepada kami. Maka melihat ia kami berdiri. Jadi Nabi kita tengok. Tengok tu keperluan nak tengok. Sebab dia duduk depan. Jadi kalau nak tengok saja-saja macam setengah-setengah orang semaya kita ni, ini bahaya. Ini makruh perbuatan tu. Nampak sangat tidak khusyuk. Kan sahabat kata dah, lau khasya'a qalbu hadza la khasyaat jawarihuhu. Kalau hati orang ni khusyuk, dia tak paling. Orang duduk lilah-lilah tu, mata dia macam rada duk mencari tu, itu menunjukkan hati dia tak khusyuk. Ini bahaya. Jangan tunjuk orang kita tak khusyuk. Dan kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini baru jumpa hadis tadi. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata apa? Iza tasawaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fih fa inna syaitana yadkhul. Apabila menguat seorang kamu, tengah semaya menguat, kena tutup mulut. Maka hendaklah memegang ia dengan tangannya ke atas mulutnya. Tutup mulut dengan tangan. Fa inna syaitan, kerana bahawa syaitan itu masuk ia ke dalam rongga. Syaitan akan masuk dalam mulut orang menguat yang tak tutup mulut. Ada kes kalau kita duduk jalan kedai tengok toke-toke, kalau dia menguat ngangur habis, wah buka habis dah. Macam boyo lapar, tunggu lalak masuk. Tak boleh. Ini tidak dilarang daripada Islam. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayat oleh Imam Bukhari, Muslim, tanda situ. Yang keempat, dan makruh memandang ke atas, tengok ke langit. Tengoklah ke atas. Umpama kalau langit daripada titik yang melalaikan, tengok benda-benda lah. Tengok atas ke, tengok benda. Kerana itulah seperti kain yang bercorak. Kita nak pergi masjid, kita pakai kain, baju lawa-lawa, orang duduk tengok baju kita. Atas belakang kita ada tulisan pelik-pelik. Jadi orang duduk baca, katung ke apa dia ni pakai ni. Jadi tak boleh. Itu sebabnya larangan dalam Islam ni bila nak pergi masjid, jangan duk pakai baju yang pelik. Orang duk perhati kita tengok belakang. Kain sarung kita pun, kalau boleh lah, gambar ayam ke gambar apa, gajah ke gambar apa tu, letak di atas, jangan letak di bawah. Nampak? Biasa kita pakai kain sarung, dia punya logo syarikat kita tak mana? Tak bawah. Kita pusing letak di atas. Jangan balik dalam luar. Dia keluar bulu dia pula, letak di atas ke bawah. Tak boleh. Kena pakai ikut ni. Tak. Bila ejen syarikat tu lantik awak jadi juru kempen kain dia? Bila? Lainlah kalau ni kain sarung saya, awak kena pakai. Iklan dia tak bawa sebab awak dapat kain free. Boleh juga. Tak syarat. Jadi syaratnya bila kita pakai gambar ayam ke, gambar apa ke, gambar itik ke, orang duk tengok. Comel ayam ni. Kalau boleh buat pelaga sedap. Tengah semaya nak ingat nak pelaga ayam pula. Bahaya tak bahaya? Bahaya. Jadi kita ambil, kita pusing kain tu, pusing ke atas. Kita jadikan yang logo lambang syarikat tu duduk di mana? Duduk sebelah atas. Tak apa, tapi jangan pusing dalam luar. Dia keluar benar dia, keluar bulu dia. Pandai dah pakai kain. Dia tak boleh pakai. Kalau pakai macam ni terbalik tak apa, jangan cabut. Kalau cabut bahaya tak bahaya?
Sangat bahaya kan? Terbalik tak ada masalah. Jadi larangan Nabi tengok ni. Berat larangan ni. Kerana hadis Bukhari. Dalam Bukhari kata apa? Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim. Fashtadda qawlu fi dhalik hatta qal la yantahunna an dhalika aw la tukhattafunna absaruhum. Tengok ni. Artinya, ma balu aqwamin. Apa keadaan beberapa orang laki-laki ni, kaum ni, mengangkatkan mereka pandangan ke pihak langit. Nabi kata apa ni? Tengah semaya tengok ke atas, tengok ke langit. Nampak cicak, nampak apa benda ni? Apa nak jadi? Nabi layan tahunna. Nabi kata, hendaklah berhenti daripada perbuatan demikian. Duk tengok ke atas, jangan buat. Atau hendakkah mereka disambar akan penglihatan mereka? Munak ke tidak? Nanti Allah Ta'ala sambarkan pandangnya kita jadi buta, tak nampak apa. Bahaya ni. Au la tarji ilaihim, ataupun pandangnya dia hilang terus tak sampai. La tukhtafanna absaruhum. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dia kata fihi nahyul akid wal wa'idus syadid fi zalika. Hadis ini larangan keras. Jangan angkat pandangan ke langit waktu kita duduk solat. Tengok tempat sujud. Waktu solat tengok di mana? Tengok tempat sujud. Jangan tengok ke atas. Ini hadis dalam Bukhari, Muslim. Tanda ada satu tambahan lagi. Letak kat tepi kitab. Kata Al-Qadhi Iyad. Qadhi Iyad kata apa? Wakhtalafu fi karahati raf'il basar ila sama' fi du'a fi ghairi salah. Ulama berselisih pandangan ketika berdoa luar salat. Nak tengok atas ke tengok bawah? Kan kita doa ni, Allahumma ufirli, ya Allah berilah kepada saya. Nak tengok atas, tengok tengah, tengok bawah. Nak tengok mana? Jadi ada Syuraih dan lain-lain ulama mengatakan makruh tengok atas. Ramai ulama kata tengok atas tidak jadi masalah. Li'anna as-sama' qiblatud du'a. Langit itu kiblat untuk doa. Nak doa tengok ke arah kiblat, tangan angkat panggil, ya Allah, ya Allah, tengoklah ke atas. Dia panggil dilalatul fitrah. Fitrah manusia ni kalau dia ada masalah, dia tak ayatlah ke bawah. Ya Allah, tolonglah aku. Tengok atas. Tengok atas tak? Tengok lihat atas. Minta pertolongan Allah Taala, minta. Itu dia panggil kiblat doa ke atas. Sebagaimana Kaabah kiblat salat. Jadi wala yunkiru raf'al absar ilaiha, tidak diingkar orang yang angkat pandangan dia ke langit, sebagaimana tidak boleh ingkar orang yang angkat tangan ketika berdoa. Kalau kita nak berdoa, kita angkat tangan. Imam Suyuti tulis sebuah kitab, tanda nama kitab. Nama kitab ni Fadlul Wi'a fi raf'il yadaini fi du'a. Fadlul Wi'a fi raf'il yadaini fi du'a. Kitab ini Imam Suyuti rahimahullah mencatatkan di sini lebih daripada 80 hadis yang mengisbatkan Nabi kita mengangkat tangan ketika berdoa. Nabi angkat tangan. Dia kata, tak boleh angkat tangan. Cuma angkat tangan macam-macam. Dia panggil kadang-kadang dia angkat gini. Ada kalanya tinggi. Ada kalanya kastiqaf, seperti orang minta gini. Jadi sampai kita doa gini, boleh berlaku. Semuanya ada. Istiqaf mana orang minta tak gini. Cik, mai gini. Tak. Nak minta gini. Ini adab kita belajar dari kitab Fadlul Wi'a fi raf'il yadaini fi du'a. Cantik kita. Qala ta'ala wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kamu dan apa yang dijanjikan. Jadi kita angkat, tengoklah ke langit. Tak ada. Habis kita. Dan makruh yang kelima. Yang kelima, menghimpun rambut atau kain. Duk ikat rambut. Orang rambut panjang duk main rambut. Kita rambut pendek dia selamat. Kalau orang zaman dulu panjang rambut dia sampai begini, sampai dipanggil Jummah, sampai ke bahu ni. Rambut orang laki-laki. Orang perempuan sampai kaki rambut dia. Sekarang ni terbalik. Terbalik tak terbalik? Balik orang perempuan pendek rambut. Pendek rambut pula dah.
Nak kata apa nak khimat ni. Jadi tengah solat jangan duk main pecah kain, duk main kacing baju, duk main apa ni pulah serban, duk main apa ni rambut lah. Kerana hadis Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum wala akuffa sya'ran wala sauban." Artinya aku diperintahkan supaya sujud di atas 7 tulang. Mana 7 tulang? Dahi 1, 2 tangan, 3, 2 lutut, 5, 2 kaki. Jadi 7 ni anggota sujud dipanggil. Kena semuanya kena letak atas bumi lah. Besar mana serban apa kena angkat serban biar nampak. Dahi kita kena atas lantai. Dan bahawa tiada menghimpun akan rambut dan tiada akan kain. Jangan duduk main pulah rambut tengah semaya. Yang keenam, dan makruh meludah ke hadapan dan ke kanan. Jangan ludah depan kita, jangan. Ke kanan pun tak boleh juga. Kerana hadis Bukhari dan Muslim, dia kata apa ni? "Idza kana ahadukum fis salah fa innahu yunaji rabbahu azza wa jalla fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yaminihi." Artinya, apabila ada seorang kamu setengah salat, maka dia berkhitab, dia bercakap dengan Tuhannya yang maha mulia lagi maha besar, maka jangan meludah ke hadapan dan jangan ludah ke pihak kanan. Kanan jangan. Dalam Bukhari dia tambah lagi, fa inna an yaminihi malakan walakin an yasarihi au tahta qadamihi. Artinya, kerana bahawasanya dari kanannya ada malaikat. Sebelah kanan kita ada malaikat, jangan ludah kena atas malaikat, nyanyo ke dia. Dan ludahlah ia pada kiri atau ludah di bawah tapak kaki. Tanda habis dah. Tamat dah terjemahan hadis. Huraiannya ini lain daripada masjid. Contohnya kamu salat di tengah padang. Kita duduk ramai-ramai, kita salat tengah padang. Atas pasir ke atas tanah ke tepi pantai ke tepi mana ke tepi laut. Jadi kalau nak ludah sebelah kiri. Jangan ludah sebelah kanan, jangan ludah depan. Adapun dalam masjid, maka haram meludah padanya. Subhanallah. Sebab itulah hadis ni kena baca semua. Kalau mu baca hadis ludah sebelah kiri ke, habis cerita. Tengah duduk solat, keluar air liur, ludah atas lantai. Kapek baru tukar, dene molek, okey sujud tahan. Dene tak dene. Dene molek kena tu biar hak hijau pula gak tepek atas dahi kawan tu. Ini tak. Dalam masjid tak boleh lagi nak ludah. Kena fahamlah realiti tu. Zaman dulu orang solat atas tanah, atas pasir, atas batu. Sekarang ni orang solat atas kapek. Jangan buat benda ni. Kerana hadis Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Al-busaqu fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Artinya meludah dalam masjid berdosa dan kafarahnya, dendanya tanam dia. Kena ambil tanah basuh kapek. Bahkan kalau nak ludah juga macam mana? Kita ni tengah salat, mari keluar air liur banyak atau keluar apa benda-benda, maka meludah ia pada tepi kainnya sebelah kiri. Kita ambil sebelah kiri. Contohnya lah, awak ni kena selsema, keluar air banyak ni. Macam mana nak buat? Kita siapkan tisu kita. Siap tisu. Ludah dalam tisu kita. Ludah belah kiri ada tisu. Tok situ lah. Jangan duduk. Kalau banyak sangat, kita tok bawah kaki kita. Biar tisu pun jangan basah lah habis mak kapek orang tu. Dia tebal sikit. Lipat, campur bawah kaki. Banyak pula gerak. Jangan gerak banyak lah. Dalam kaedah kita pekoh kata 3 kali bergerak. Kita satu. Ambil tisu. Tok sini. Duduk dia dulu. Lepas tu lipat baru campur. Jangan ambil gini lepak lawas awak. Patahlah semaya duk main golek gitu. Sikit-sikit. Tak apa. Tak masuk.
Mana lagi? Yang ketujuh. Dan makruh meletakkan dua tangannya di pinggang. Oh, sedap dia ni. Allahu Akbar. Gak, tak sini. Cukup pinggang. Semaya act dia panggil lagu ni. Oh, semaya action. Tengah semaya cukup pinggang. Macam nak perang orang. Makruh ni. Mana dalil? Kerana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Nabi kita larang. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki sembahyang dalam keadaan cekok pinggang. Bercekok pinggang, ya, Nabi kita larang. Hadis dalam Bukhari dan Muslim. Yang ke-8. Tulis yang ke-8. Dan makruh merendahkan kepalanya daripada belakang pada ketika rukuk. Hak ni ramai ni berlaku ni. Siapa dia? Tak letak tangan dia ni betul-betul atas lutut, maka kepala dia akan turun ke bawah. Ini makruh perbuatan. Dia nak biar gini. Belakang kita ni biar sama. Kalau letak air tak balik. Itu dia bang. Kalau tunduk bawah je ni. Ni ramai. Boleh katakan ramai kita tak perasan benda ni. Kena tunduk kepala. Tunduk, biar kepala kita ni angkat. Biar sama belakang tu. Kerana apa larangan tadi jadi makruh? Kerana melampau akan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita duduk sama, kita buat tunduk ke bawah. Ini melampau, mana mengatasi perbuatan Nabi, maka jadi makruh. Yang ke-9, dan makruh sembahyang pada ketika bertolak-tolak. Tolak apa ni? Bertolak di antara keinginan benda yang kita nak buat ni. Contohnya orang ni terlalu nak buang air, nak kecil sangat. Tapi orang qomat dah. Air, salat dulu. Kalau tak salat kan tak sempat pula. Dia pun salat. Allahu Akbar. Tapi nak kecil sangat. Dah. Maka dia akan gelisah. Pegang sana, pegang sini. Merah muka-muka terangkat. Selupin sehingga. Pasal? Duduk nak tahap. Itu dia panggil makruh. Nak buang air, pergi buang dulu. Nak kata apa? Dan dia nak mari. Masa tu. Dan pada hampir makanan yang ingin pada dia. Makanan dah siap dah. Kita lapar sangat. Bergelora perut ni lapar. Mari makan ni, maka kita makan dulu. Lepas tu baru salat. Tapi kalau biasa, ya tak payahlah. Mayalah dulu. Kerana hadis Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Artinya, dan tiada sembahyang itu yang sempurna pada ketika hampir dengan makanan. Makanan dah angkat dah. Dah hidang siap. Kita lapar bercerok nak makan. Makan dulu. Kalau dia duduk mikir, pala boleh siapa tak kebir pula. Habis dah lah. Duduk main mikir boleh kau orang. Talai mana aku duduk pani ni. Kena kaki kau, kena ekor. Duduk main fikir berat lah. Tak khusyuk lah semayan kan. Dan ketika bertolak-tolak, maknanya menahan. Nak buang air kencing dan berak. Tengah nak buang air kecil, air besar ni, kita duduk tahan. Maka ini makruh. Pergi buang dulu. Yang keberapa? Yang ke-10. Dan makruh sembahyang di tengah jalan raya. Bukan cakap makruh, haram. Tejok di kereta mati kita. Kalau jalan raya dulu tak apa. Untuk jalan selu-selu, jalan kaki ni, jalan raya, lebuh raya ada gini, bukan makruh lagi, haram. Kereta mana nak break kita? Warok dia ni, tepuh di kereta, gemulah. Innalillah lah. Dan pada tempat mandi yang mana apa? Hammam dia panggil. Sauna kau orang panggil. Tempat mandi air panas tu. Itu pun makruh. Dan pada tempat buang najis. Bukan buang najis ni. Buang najis taik tu haram. Maya situ. Dia dalam kitab kata, At-Tirmizi meriwayatkan, naha an yusalla fi sab'ati mawatin. Tempat buang sampah fil mazbalah. Al-mazbalah tulis. Tulis najis tu tempat buang sampah tulis. Tempat buang sampah. Bukan tempat buang najis. Tempat buang najis mana boleh semaya situ. Dan dalam gereja. Makruh semaya dalam gereja Kristian dan Yahudi.
dan dalam kandang unta. Kandang unta tak boleh semaya situ. Kotor ke? Kita belajar kan dalam bab najis dulu. Air kecil unta, ada ulama kata boleh minum. Macam mana pula tak boleh semaya sini? Jawab dianya, adalah hadis lain dia sebut fa inna unta ni ada syaitan dekat dia. Dia tengok orang semaya, kebetulan kamu solat tu tepat dia lepok situ, tepat dia tidur. Dia ni kacau tepat aku. Paknya dia duduk atasmu, unta duduk. Kalau kambing duduk tak ada masalah. Kalau unta duduk, apa jadi? Jadi kerupuk goreng lah kita, tak? Bukan kerupuk lekor lagi, lepek duit habis. Jadi Nabi kita larang, takut unta di malik, tengok dia ni main kacau tempat aku. Pengaknya dia duduk situ. Kita tengah duduk sujud. Kalau tengah berdiri boleh lari, tengah sujud nak apa? Jawabnya almarhum lah tak? Itu. Nabi kita larang. Dan di atas Baitullah. Tak boleh semaya di atas Baitullah. Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi daripada Ibnu Umar. Kata ulama hadis sanadnya dhaif. Sanad dia dhaif. Habislah kita perbincangan tentang perkara-perkara makruh. Ada lagi beberapa perkara yang kita nak tambah sikitlah untuk peringatan. Iaitulah di antara benda makruh juga dalam solat kita ni duk main repih tangan. Ni. Ada tak ada orang semaya duk main ni? Ada. Itu Nabi kita larang. Jangan duduk main punya tangan. Kepih. Tatah bunyi ni. Semaya kena tak? Nak repih siap-siap di rumah lagi. Tengok ni. Imam Ahmad meriwayat daripada Ka'ab bin Ujrah. Kata dia apa? Dakhala alayya Rasulullah. Nabi kita masuk dalam masjid. Ka'ab bin Ujrah duduk dalam masjid. Wa qad syabbaktu bain asabi. Aku duduk main tangan. Faqala li ya Ka'bu. Hei Ka'ab. Iza kunta fil masjidi fala tusyabbik baina asabi'ika. Bila mu dalam masjid jangan main tanganmu, jangan duduk repih tangan. Fa anta fi salatin man tazarta salah. Kamu duduk semaya selama mu duduk tunggu semaya. Lalu ni sekarang ni. Kamu dikira semaya kerana nak tunggu semaya Isyak. Jadi apa lagi kalau kita tengah semaya duduk main repih tangan. Ingatlah, jangan duduk main repih tangan dalam semaya. Itu yang ke berapa dah? Yang ke-11. Belah ke 12 dah? Yang ke-12. Yang seterusnya ada lagi benda lain, iaitulah larangan solat seorang diri di belakang saf. Ini ada masyarakat kita ini dia mari duduk seorang belakang saf, tak boleh. Kalau kita mari seorang, saf penuh contohnya. Penuh saf, tak ada nak masuk mana-mana. Macam mana nak buat? Bagaimana kita nak buat? Jadi kita tengok ni, kalau ada ruang kita minta isyarat. Jadi orang depan kita tu janganlah duk main buka sayap. Setengah orang bila kita isyarat nak masuk, perak buka sayap lalu. Masyarakat kita ni. Orang Arab dak. Dia tengok orang nak masuk dia kesam, bagi. Buka lorong. Kita masuk jelah. Kalau nak masuk tak muat, kebetulan kita pula besar. Lorong kecil, nak masuk tak buat, macam mana nak buat? Maka di sini para ulama berbeza pandangan. Ada kata kita kena tarik seorang depan waktu belakang. Duduk depan, kita isyarat dia, tarik. Biar dia gostas slow-slow dua orang. Yang pentingnya ada ulama kata tak boleh tarik. Macam mana mau tarik orang depan, dia duduk di tempat baik dah, tiba-tiba kita nak tarik dia ke belakang, macam mana? Tak apalah. Mana dalilnya? Tengok ni. Dalilnya hadis Wabisah bin Ma'bad. Dengar baik ni. Wabisah bin Ma'bad ni kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saffi wahdahu. Nabi tengok ada seorang duduk belakang saf, seorang dia. Dia semaya seorang belakang saf, tak masuk dalam saf ramai-ramai. Fa amarahu an yu'ida as-salah. Nabi kita suruh dia ulang balik sembahyang. Berat tak berat tu? Beratlah hadis ni. Jadi hadis ni riwayat Abu Daud At-Tirmizi dengan sanadnya sahih. Dia kata apa? Ada 3 pandangan ulama di sini. Jadi satu pandangan Imam Ahmad bin Ishaq dia kata tak boleh semaya seorang belakang saf.
Ulama lain pula dia kata apa? Siapa dia seorang? Hamad bin Abi Sulaiman, Ibnu Abi Laila, Waqi'. Ulama-ulama sana dia kata apa? Siapa dia semaya belakang sah seorang dia, orang ni kena ulang balik semaya. Tak batal semaya, tak sah. Hak jadi Imam Ahmad tadi sampai mereka makruh. Tapi ada lagi ulama kata boleh semaya belakang sah tapi dalam keadaannya tidak baik. Kerana mana? Kerana hadis Abi Bakrah. Abi Bakrah ni, dengar cerita Abi Bakrah ni apa? Dia mari masuk dalam masjid, Nabi duduk terokok. Dia baru masuk masjid, dia kata kalau dia pergi ke saf, Nabi kita akan qiyam. I'tidal, tak sempat dia nak sembahyang. Maka dia masuk pintu, Allahu Akbar, rokok lalu. Dia duduk seorang tak duduk seorang belakang saf? Duduk seorang juga belakang saf. Jadi lepas sembahyang, dia berjalan-jalan sampai ke saf depan, dekat Nabi. Maka Nabi kita bila lepas salat, Nabi kata zadakallahu hirsan wala ta'ud. Nabi kata Allah Ta'ala lah beri kepada kamu ni semangat nak sembahyang jemaah ni, tapi jangan ulang lagi lah. Jangan buat lagi macam ni. Ada kata wala tu'id, tapi jangan diulang. Jadi maka ulama yang mengatakan tidak batal sembahyang seorang belakang sah ni berdasarkan kepada hadis Abi Bakrah tadi. Kalau batal sembahyang seorang, tentulah Nabi kata mu kena ulang balik sembahyangmu, tak sah tadi. Walau macam mana pun, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah kata apa? Ibnu Hajar ni mazhab Syafi'i dia. Dia kata hadis Abi Bakrah ni mukhassis li umum hadis Wabisah. Jadi siapa dia mula sembahyang seorang di belakang saf, kemudian dia masuk dalam saf. Dia sembahyang seorang macam Abi Bakrah tadi, kemudian dia masuk dalam saf sebelum daripada qiyam min rukuk, lam tajibil i'adah, tak payah dia i'adah balik. Kama seperti hadis Abi Bakrah, wa illa fayajibu ala hadis. Tapi kalau tak, dia kena ulang balik. Tengok. Imam Ibn Hajar ni ulama Syafi'i. Tapi dia lebih cenderung kepada pandangan yang melarang sembahyang seorang belakang saf. Jadi kita mintalah muslimin dan muslimat jangan duduk seorang belakang saf. Jelas tak jelas? Jangan duduk seorang. Saf kita ni insya-Allah, saya yakin dan percaya memang ada ruang untuk masuk. Ada tak ada? Ada ruang kosong banyak depan tu. Dia maya jauh-jauh jarak VIP belakang. Jadi kita minta ruang masuk. Jadi kalau kita nampak kita nak masuk masjid ni, kita nampak ada orang lain datang, kita tunggu dia buat saf 2 orang. Seorang jangan, Nabi kita larang. Itu yang pertama. Yang kedua, larangan solat di tengah, di celah tiang. Ni. Hari ni kita buat saf tak buat saf celah tiang. Sepatutnya di antara 2 tiang ni tak ada saf. Kita akan saf yang panjang ni. Apalagi kalau tiangnya ujung yang muat 2 orang tu. Itu larangannya keras. Tengok dalam hadis. Hadis Tirmizi ini daripada Abdul Hamid bin Mahmud katanya, kami sembahyang di belakang Amir daripada Umar. Kamu dia orang ramai sangat, maka kami duduk di antara 2 tiang. Sembahyang di antara celah 2 tiang. Di antara tiang kita ni. Lepas salat, Anas pun kata, kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami di zaman Rasulullah dulu tak mahu sembahyang celah tiang ni. Jadi apa nak jadi di sini? Maka kata di Abu Isa At-Tirmizi, wa qad kariha qaumun. Ada ulama-ulama Imam Ahmad Ishaq dia mengatakan bahawa an-nakhai larang daripada sembahyang di antara dua tiang. Apa sebab? Wal illatu fil karahati ma qalahu Ibnu al-Arabi, Abu Bakar Ibn Arabi, imma linqita' sah. Karena putus sah. Putus tak putus? Putus. Karena itulah kita rasa lebih baiklah tuan-tuan, kita tak buat saf di antara 2 tiang. Jangan buat saf, kita buat saf lepas pada tu. Apalagi yang duduk di luar. Di luar kan ada dinding, tak ada dinding tu? Ada dinding, ada pintu, kita sambung saf. Itu dia panggil putus saf. Jadi masyarakat kita hari ni, dia sikit masalah. Apa masalahnya? Masalah benda-benda macam ni kita ambil ringan. Tapi kalau budak masuk dalam saf, jangan duduk sini, putus saf. Apa yang putus safnya? Budak tu semayang, cuma dia kecil. Tak putus saf. Duduk tengah tiang tu putus safnya. Tak gerah pula. Tidak ada pula pak imam bercakap pinggir. Jangan semayang tengah saf. Putus ni. Tapi kalau tengok budak masuk dalam saf, ada gerah pula. Ini batal semayang ni, saf. Subhanallah. Tengok dalam hadis ni, ayat apa ni? Apa sebab? Ibnu Arabi kata, kerana putus saf. Ada juga yang mengatakan sebab celah tiang tu tempat orang letak kasut.
Kita sini tak ada pergi di negeri Arab, tak kasut di situ. Qurtubi kata, ada setengah riwayat mengatakan annahu musalla jin. Hak semaya celah dia ni puak-puak jin Islam duk semaya situ. Kita pergi duk langgar tempat dia. Tapi yang sahihnya yang pertama tadi, iaitulah sah tu dikira putus. Jadi ada juga pandangan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan tidak batal. Ada cuma tidak baik duduk celah sah tu. Tak comel situ. Sebab apa? Kias kepada makmum dengan imam. Duduk celah situ. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semaya dalam Kaabah di antara dua tiang. Jadi kata di Syaukani, jauh jarak tu. Nabi semaya di antara dua tiang dalam Kaabah, semaya seorang. Semaya di antara imam dengan makmum pun berbeza. Imam duduk tengah tiang, tak apa seorang dia. Ini makmum duduk tengah tiang, dia panggil tiang terputus di situ. Jadi itulah di antara perkara-perkara yang kita rasa perlu ambil perhatian. Jangan solat seorang-seorang di belakang saf, dan seboleh mungkin elakkan daripada solat di antara dua tiang. Kita duduk tiang yang ketiga. Lepas pada tiang, masuk. Tempat kosong panjang lagi, aja duduk masuk. Jangan duduk di sebalik tiang. Ni dah ada tempat tiang kecil, boleh muat dua orang pun, ada saf situ. Putus saf tu. Tak bersambung saf. Mengelak diri daripada perbuatan sedemikian lebih baik. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dalam sujud as-sahwi. Sujud as-sahwi dalam bab sujud sahwi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.